Apabila kita menuntut ilmu, tujuan kita menuntut ilmu adalah supaya apa yang kita belajar dapat memperbaiki amalan kita. Walau bagaimanapun, terdapat jurang di antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita buat. Jurang ini memerlukan kepada kita untuk meninjau apakah sebab di sebaliknya. Tujuan kita meneroka persoalan yang berkaitan dengan jurang ini adalah supaya kita dapat berusaha mencegah diri daripada ilmu pengetahuan yang kita tambah itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Di dalam sepotong hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kamu daripada Allah ilmu yang bermanfaat dan mohonlah perlindungan dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang seharusnya kita ini terlindung daripadanya kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan dan bukannya kebaikan seperti yang sepatutnya. Bila kita belajar sesuatu perkara, apa yang kita belajar itu mungkin telah menunjukkan kepada kita apa yang sepatutnya, apa yang lebih baik ataupun apa yang terbaik. Tetapi apa yang kita lakukan berbeza daripada apa yang kita tahu. Justru, mengapakah jurang yang wujud di antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita buat itu terjadi? Adakah jurang itu wujud kerana kita tidak tahu? Sekiranya jurang itu wujud disebabkan oleh kita tidak tahu, maka mungkin penyelesaiannya lebih mudah, iaitu kita berusaha untuk tahu. Ataupun mungkinkah jurang itu wujud kerana kita tidak mahu? Dan bila persoalan tidak mahu timbul, ianya bukan lagi soal berilmu atau tidak berilmu, tetapi dia menjadi semakin kompleks kerana dia membabitkan soal emosi, perasaan, mungkin tidak semata-mata soal rasional, dan kita kena tanyalah diri kita mengapa kita tidak mahu. Setelah kita tahu ini yang terbaik, ini yang sepatutnya, mengapa kita tidak mahu melakukan hal berkenaan? Apatah lagi kalau yang terbaik atau yang lebih baik itu adalah apa yang kita teladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia datang daripada sunnah. Kata baginda, "Kullu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Setiap perkara yang aku cegah kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perkara itu, dan kalau sekiranya satu-satu perkara itu aku perintahkan kamu melakukannya, hendaklah kamu berusaha melakukannya dengan sepenuh keupayaan kamu. Mengapa kita tidak mahu? Soalan ini jawapannya bukan bermaksud untuk memuaskan hati sesiapa, dan tidak ada sesiapa yang akan menilai jawapan kita, melainkan jawapan itu manfaat atau mudaratnya berbalik kepada diri kita sendiri. Dan untuk menjawabnya, ia memerlukan kepada keikhlasan hati untuk melakukan muhasabah. Ataupun mungkinkah wujudnya jurang itu disebabkan oleh kita tidak mampu? Dan kalau sekiranya kita tidak mampu, mengapa kita tidak mampu? Tidak salah untuk kita tidak mampu, tidak mengaibkan untuk kita tidak mampu. Contohnya, kita belajar daripada pedagogi Nabi SAW bahawa baginda sebagai seorang guru apabila mengajar para sahabat, murid-muridnya, kita tidak mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ia bukanlah satu perkara yang mengaibkan semata-mata kerana kita tidak mampu, kerana manusia itu berbeza-beza keupayaan. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ dan kita perlu menyemak mengapa kita tidak mampu. Adakah kita tidak mampu kerana terhalang daripada sumber? Kita tidak mempunyai sumber untuk membolehkan kita buat apa yang sepatutnya kita buat. Contohnya, kita meletakkan punca kita tidak mampu kerana kita mempunyai pelajar yang terlalu ramai di dalam satu kelas dan kita tidak berkemampuan untuk memperbaiki mood kita apabila kita mengajar mereka, memberikan tumpuan kepada mereka secara individu, melakukan apa yang disebutkan sebagai personalization terhadap pembelajaran. Fine, sekurang-kurangnya kita dah dapat mengenal pasti. Ataupun mungkin kita tidak boleh buat kerana kita dihalang oleh kurikulum yang dimandatkan. Kurikulum yang dimandatkan kepada kita menuntut kita untuk melakukan suatu perkara yang berbeza daripada apa yang kita belajar daripada Nabi SAW. Ternyata kesalahannya bukan daripada kita, tetapi daripada pihak yang memberikan mandat. Ataupun kita terhalang disebabkan oleh birokrasi, kerana birokrasi menuntut kita untuk melakukan suatu perkara yang berlainan, menghendaki kita untuk memutabelitkan data, fakta, assessment kerana ada kepentingan lain. Maka mungkin bukan salah kita, tetapi salah pihak yang mengendalikan aspek birokrasi tersebut.
Tapi kita kena jujur untuk mengenal pasti mengapa kita tidak mampu dan apakah yang boleh kita buat. Di atas asas inilah mengapa saya melontarkan satu saranan di Twitter saya baru-baru ini bahawa bakal guru, maknanya bukan guru yang sudah berada dalam perkhidmatan, tetapi bakal guru daripada kalangan mahasiswa, mahasiswi di IPG, di Fakulti Pendidikan, IPTA, IPTS, supaya berfikir siap-siap perkara-perkara yang menyebabkan cikgu-cikgu yang sudah sedia berada di dalam perkhidmatan tidak mampu untuk melakukan apa yang sepatutnya dilakukan dari segi profesionalisme mereka sebagai seorang guru. Maka apa yang patut kita fikir dan kita rancangkan sekarang? Antara perkara yang saya sebutkan ialah elakkan daripada menggunakan peluang menjadi seorang kaki tangan kerajaan untuk membuat pinjaman. Kerana apabila kita membuat pinjaman, memang ada keperluan, tapi bila kita buat pinjaman, kita terikat dengan tempohnya, maka risiko untuk melakukan satu perkara yang bertentangan dengan kehendak birokrasi adalah satu perkara yang akan menjadi berganda-ganda lagi lebih sukar. Maka untuk mengelakkan daripada melakukan pinjaman, apakah yang boleh dilakukan oleh bakal guru? Mungkin bakal guru boleh belajar untuk ilmu berkaitan dengan pelaburan, memulakan pelaburan, unit trust ke saham ke, melakukan perniagaan semenjak daripada peringkat universiti lagi ataupun di peringkat IPG, meningkatkan kemahiran untuk tahu berniaga, boleh menulis buku, menjana sedikit pendapatan, supaya apabila berada di dalam perkhidmatan, keterikatan kita terhadap hal-hal keuangan tadi itu tidak membisukan kita daripada menyuarakan apa yang perlu untuk disuarakan. Itulah sebabnya saya lontarkan persoalan tersebut, bukan dengan maksud untuk menghina para guru, bahawa para guru yang ada dalam perkhidmatan kini adalah merupakan golongan yang penakut, tak berani bercakap sebab berhutang dengan kerajaan. Saya tidak menyebutnya daripada sisi tersebut, dan kita memberikan penekanan itu kepada mereka yang belum berada dalam dilema tersebut. Adapun bagi mereka yang berada di dalam perkhidmatan, yang menyedari tentang kepincangan yang berlaku, mahu melakukan perubahan, mahu melakukan sesuatu yang lebih baik, insya-Allah ada pelbagai cara. Kalau tidak cara yang paling besar, cara yang lebih kecil, bermula dengan senyuman, bermula dengan menyantuni pelajar, lebih empati untuk mengambil kira bila pelajar tak faham, bukan kerana mereka malas semata-mata, bukan kerana mereka tidak minat belajar semata-mata, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu hilang fokus, teringatkan keluarga. Rasulullah SAW tidak menjekah mereka. Rasulullah tidak membaling dahi mereka dengan pen marker ataupun dengan pemadam whiteboard, tetapi baginda memberhentikan pembelajaran dan bertanya kepada mereka, ya, beritahu kepadaku apa yang kamu fikirkan tentang keluarga kamu. Dan kerana wujudnya kepercayaan di antara anak murid dengan baginda sebagai seorang guru, maka fa-akhbarnahu, kata Malik bin Huwairis, kami pun ceritakan kepada Nabi SAW. Kalau kita tidak boleh sampai ke peringkat mengubah sistem pendidikan, mengubah kurikulum, mengurangkan subjek wajib kepada murid-murid tahun 1 di negara kita, kerana negara kita mempunyai subjek wajib antara yang paling tinggi di dunia untuk murid tahun 1. Kita tak boleh nak ubah tu kerana itu di luar daripada bidang kuasa kita. Soal beg berat kerana sistem pendidikan yang berasaskan kepada essentialism, yang bergantung sangat kepada buku teks, sukar untuk meringankan beg para pelajar. Kita tak boleh nak ubah benda tu. Tapi bolehkah kita mengubah sikap kita dengan pelajar daripada terus menyerang, marahkan mereka kerana mereka tengok itik dekat padang sekolah dan bukannya tengok ke whiteboard di hadapan bilik darjah? Kita mengubahnya daripada marah-marah, baling sesuatu kepada mereka, kepada bertanya, memberhentikan seketika pembelajaran. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Bagi yang tak boleh, teruskan perjalanan untuk meneroka persoalan jurang tadi. Bagi yang boleh, alhamdulillah, dengan membuat perubahan sekecil itu pun sudah bermula kebaikan meningkat dalam proses mengajar dan belajar yang berlaku dalam kelas kita. Marilah kita ikhlas dalam meneroka persoalan jurang. Mengapakah apa yang kita tahu dengan apa yang kita buat sangat berbeza? Adakah kerana kita tidak tahu? Adakah kerana kita tidak mahu? Ataupun adakah kerana kita tidak mampu? Mudah-mudahan jurang itu bukan kerana kita tidak mahu. Kerana kalau kita tidak mahu, amat sukar untuk kemahuan itu ditimbulkan, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.